Itu sebab para ulama susun hadis. Baca betul-betul. Masalahnya kumpulan teori konspirasi ni tak baca hadis sebenarnya. Dia suka dia ambil petik hadis dia, baca pun dia bantai satu tu je. Pendekatan para salafus soleh, itulah cara dalam kita berhadapan dengan hadis-hadis fitan. Sekarang ni kita pergi lebih detail, Ustaz. Bagaimana saya memetik beberapa hadis yang digunakan oleh pejuang-pejuang teori konspirasi untuk menempelak mereka yang tak bersetuju dengannya. Okey, hadis pertama kita tengok di skrin. Okey, hadis ni dari Abu Sa'id Al-Khudri, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum. Qulna ya Rasulullah al-yahuda wan nasara. Qala faman. Maksudnya, sungguh kalian akan mengikuti jalan-jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta sampai jika orang-orang yang kalian ikuti itu masuk ke lubang dab. Itu pun pasti kalian pun akan mengikutinya. Kami, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani? Jawab Rasulullah, siapa lagi? Hadis ini digunakan oleh mereka sebagai justifikasi nak mengatakan bahawa kita memang sekarang sedang mengikuti Yahudi. So siapa yang tak setuju dengan idea mereka, siap lah. Okay, firstly, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kan? Kenapa tak pula kalau ikut diorang jadi Yahudi Nasrani? Kenapa siapa lawan diorang jadi Yahudi? Ini kena jaga juga. Sebab pada asal hadis ni, dia bila kita nak faham hadis, kita kena kumpulkan sekaligus hadis-hadis ni. Dan bila kita kumpulkan jalan periwayatan yang banyak, kita akan jumpa sebab Nabi sabda. Ni kena jaga. Sebab Nabi sabda dalam sini tak sebut. Tapi buka Al-Tirmidzi, ada disebut kisah dia. Kenapa Nabi cakap macam tu? Sebab dalam satu peperangan, Nabi SAW dengan para sahabat, hadis Sunan Tirmidzi, hadis nombor 2180. Ni dalam peperangan Hunain. Perang Hunain ni antara perang terakhir Nabi SAW hadir. Yang dia berkaitan dengan lepas penaklukan Mekah. So, Nabi pergi perang Hunain. Antara waktu yang kita panggil paling ramai tentera Islam datang. Okay, puluhan ribu, ada kata 40,000. So jadi dalam kisah tersebut, kita baca dalam hadis 2180, para sahabat Nabi dalam perjalanan tu, diorang nampak pasal diorang nak pergi perang ni. Ada banyak mu'allaf yang baru masuk. Yang hati diorang tak kuat, tak macam para sahabat yang awal masuk Islam. So bila pergerakan nak berjalan, diorang nampak ada pokok. Orang-orang musyrikin dahulu buat, gantung pada pokok tersebut. Akan gantung di pokok tersebut pedang-pedang. Dia panggil zat anwat. Zat anwat. So kononnya macam bila gantung pedang kat situ, aura daripada pokok tu pindah kat pedang. Dan diorang bawa pedang tu nanti pergi perang, akan menang. So jadi ada di kalangan yang baru masuk Islam tadi kan, yang kita kata kebaikan mereka yang lama, yang pernah Nabi perang Badar, pernah Uhud, perang Khandaq sebagainya. Diorang tak ada macam benda tajuk ni. Tapi yang baru masuk ni diorang ada masalah sikit. So diorang kata pada Nabi SAW kan, dan hadis tersebut, dia kata apa? Buatlah untuk kami zat anwat macam mana orang musyrikin ada zat anwat. Buatlah untuk kami pokok untuk gantung pedang macam orang musyrikin pada gantung pedang. Nabi ketika itu kata subhanallah. Lepas tu Nabi sebut hadis ni. Kalian pasti akan itu ikut. Cerita, itu asbabul wurud pada hadis. Okay. Itu tajuk dia. Sebab bila kita kisah dalam kisah ni tadi, hadis tu bukan berkaitan masalah penguasaan Yahudi Nasrani di atas dunia ini. Ia tajuk sebenar masalah ikutan umat Islam dan sebab i'tiqad ke. Contoh macam dalam Bukhari bila datang hadis yang dibawakan. Kalau kita buka hadis sebelumnya, Nabi cela berkenaan dengan perbuatan orang-orang Yahudi menjadikan kubur para anbiya sebagai masjid. So, teguran Nabi. Disusulkan hadis ini. Itu sebab para ulama susun hadis. Baca betul-betul. Masalahnya kumpulan teori konspirasi ni tak baca hadis sebenarnya. Dia suka dia ambil petik hadis dia, baca pun dia bantai satu tu je. Problem dia kita bawa hadis, kita nampak lah. Teguran tu adalah kerana ikutan. Mana permintaan Nabi orang ni macam permintaan kaum Musa. Musa alaihissalam selepas lintas lautan pergi seberang. Kaum dia telah minta pada dia supaya buat untuk mereka Tuhan. Macam mana orang-orang musyrikin, orang-orang auditor Tuhan. Ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Dalam surah Al-A'raf ayat yang ke 138. Memang diorang ni, orang Yahudi ni, lepas lintas laut Laut Merah tu, Musa ketuk terbelah lautan, diorang lintas sampai nampak ada orang sembah berhala. Diorang kata pada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buat untuk kami Tuhan macam diorang ada Tuhan. So Nabi ketika tu, itu Nabi sebut.
Nabi kata subhanallah kan. Kalian pasti ikut jejak orang Yahudi kan. Apa kaum sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka masuk uluan beliau, kalian pasti akan ikut mereka. Lepas tu para sahabat kata, Yahudi Nasrani ke? Nabi kata, kalau bukan mereka, siapa lagi? Itu maksud Nabi. Itu cerita dia. Dan bahkan kat sini yang kita kata kesamaan. Contoh macam beriman sebagian kitab, kufur sebagian kitab. Perbuatan Yahudi buat macam tu, kita pun sekarang banyak ikut. Kita ambil Islam satu side, kita tinggal side yang lain. Macam juga macam kita tengok dalam masyarakat Islam kita, apa penyembahan kubur, ataupun lah dipanggil keramat. Di kampung Datuk Keramat tu memang ada dulu. Okay, jadi India sampai sekarang masih ada. So kita kata benda ni asal dia adalah perbuatan Yahudi, Nasrani. Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidah. Nabi kata mereka ambil kubur nabi mereka sebagai masjid. La'anallahu al-yahud, Nabi sebut semua ta'anat orang Yahudi. Beberapa hari sebelum baginda wafat, baginda ulang-ulang lafaz tersebut. Sebab tak nak bagi para sahabat menjadi kubur baginda macam berlaku pada kubur para nabi sebelum baginda SAW. So jadi kat sini kita lihat sudut bacaan hadis tadi bukan kepada menyokong masalah Yahudi Nasrani akan berkuasa. Tajuk penguasaan mereka tu itu pusingan biasa. Satu hari kita naik, satu hari kita jatuh. Ini bukan kaitan masalah konspirasi. Memang Ta'ala bagi kemenangan kepada siapa yang dia nak. Pasal kita pegang pada ayat Quran, ayat surah Al-Imran ayat 26. Ini pada pilihan raya ke pada mana-mana keadaan sekalipun, pegang ayat ni. Allah Ta'ala kata, Qulillahumma malikal mulk. Katakan, hai Muhammad, ya Allah engkau raja segala kerajaan. Tu'til mulka man tasha, kau beri kerajaan pada siapa engkau nak. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha, kau cabut kerajaan siapa engkau nak. Wa tu'izzu man tasha, kau muliakan siapa engkau nak. Wa tudhillu man tasha, kau hina siapa engkau nak. Biadikal khair, tanganmu lah kebaikan ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir, kau atas tu amat-amat berkuasa. Ini pegangan kita. Setiap kali kita berlaku, kita dimuliakan atau dihina. Kita kena nampak yang mulia kita, hina kita Allah. Macam juga siapa naik jadi pemerintah, siapa jatuh kemudian. Kerja siapa? Allah. Jadi kan Nu'man bin Thabit kan, Imam Abu Hanifah ketika dia jawab pada etis yang kata apa Tuhan buat. Kan dia kata suruh orang tu turun. Dia naik atas kan. Lepas tu orang kata Tuhan buat apa? Tuhan naikkan aku, turunkan kau. Itu contoh macam mana kita kata kena faham. Pasal ini benda yang tak boleh dipegang oleh orang yang tak dapat panduan betul daripada sunnah Nabi. Dia akan sibuk kelang kabut, dia lupa sebenarnya naik turun manusia ni takkan boleh buat apa pada kita. Hatta Nabi yang sebut pada Ibnu Abbas. Kan Nabi kata, ya gulam, wahai budak kan, ini wa'alimuka kalimat, aku nak ajar beberapa kalimah. Ihfazillah yahfazuk. Peliharalah, jagalah Allah Ta'ala. Yahfazuka, dia jaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahak. Kau jagalah Allah Ta'ala pun larangan dan segala suruhan, kau dapati Allah Ta'ala depan mata kau. Kan? Wa'lam, ketahuilah, annal ummata, kalau seluruh umat ni, law istama'u ala an yadurruka bi syai'in, kalau mereka nak untuk mendaratkan kau satu perkara, la yadurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Mereka dimulai dengan yuridu an yanfa'uka bi syai'in. Mereka nak memanfaatkan kau dengan satu perkara, la yanfa'uka, mereka takkan boleh memanfaatkan kau kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tentukan untuk kau. Walau istama'u, kan mereka berhimpun ala an yadurruka bi syai'in, kan mereka nak mudaratkan kau dengan satu perkara, la yanfa'u, mereka takkan boleh la yadurruka, mereka takkan mudaratkan kau illa bi syai'in qad kataballahu alaik, kecuali apa yang telah Allah tulis kat atas kau. Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf, telah diangkat pena, telah kering lembaran. So nak bagaimana? So basically tak ada kaitan dengan masalah kita kata apa, nak kata sekarang dalam masa diorang berkuasa tu kan kerja kita. Dan itu asas pertama kena faham. Maksud dia kalau kita dikuasai oleh mereka, itu bukan tajuk. Itu bukan, bahkan zaman Nabi dahulu pun ada empire besar berlaku. Kita, pasal Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum. Okey, dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-105. Ini pasal orang kan sebut kan, jaga diri kita, jaga sekian. Okay. Dalam ayat surah Al-Maidah ayat 105 Allah nyatakan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kamu sendiri. Jaga diri kamu sendiri. La yadurukum man dhalla idza tadaitum, tak memudaratkan kamu kan sesiapa yang sesat kalau kamu dapat hidayah. If you got the kita panggil guidance dari Allah Taala, orang sesat mana pun tak kacau kau. Kata, ila Allah marji'ukum jami'a, Allah Taala tempat kembali kamu ke semua sekali. Fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, Allah Taala akan berita pada kamu balik apa kamu telah kerjakan.